Assalamualaikum guys, welcome back to another episode of Bebel Story. Okay guys, atas permintaan korang semua, aku akan ceritakan sedikit pasal kes Fawaz Al-Qatifan yang tengah viral dekat Twitter dan mana-mana social media yang lain sekarang ni. Tapi untuk pengetahuan korang, masa aku tengah buat video ni, kes masih lagi tak selesai. Tapi tak apa, sebab itu bukan main point aku nak cerita dekat korang. Ada benda yang lebih besar dan ada benda yang lebih dahsyat berlaku dekat Syria sekarang ni. Benda ni ramai orang tak tahu ataupun mungkin ada orang yang tahu tapi dia buat-buat tak tahu. Dan benda yang besar dan dahsyat ni ada kaitan yang sangat-sangat rapat dengan kes Fawaz Al-Qatifan. Kenapa dia diculik? Siapa yang culik dia sebenarnya? Okay guys, so let's bebel the story. Okay guys, aku start cerita ni dengan kronologi simple apa yang dah berlaku dekat Fawaz. Fawaz ni dia berusia 8 tahun dan ada juga yang melaporkan dia ni berusia 6 tahun. Tak kisahlah yang mana satu yang betul, tapi yang sahihnya dia ni masih lagi budak-budak guys. Pada bulan November 2021, pada tahun lepas, pada satu hari Fawaz ni dia balik daripada sekolah dengan kakak dia guys. Tengah jalan-jalan nak balik ke rumah tu, tiba-tiba ada 2 biji motor yang berhenti depan diorang. Oh ya, aku terlupa nak bagi tahu benda yang sangat-sangat penting dekat korang. Fawaz ni dia tinggal dekat Dara, Syria. Dara, Syria ni memang satu tempat yang tengah bergolak tau. Sebab apa? Sebab dekat kawasan tu sekarang ni tengah ada pertembungan di antara tentera Assad dan juga militan Iran. Untuk pengetahuan korang lah kan, militan Iran ni disokong oleh kerajaan Rusia. So segala macam senjata yang diorang pakai untuk bertempur dengan tentera Assad disponsor oleh kerajaan Rusia. Itu maklumat yang aku dapat. Pasal pergolakan antara kedua-dua puak ni, kita tolak tepi dulu. Kita balik cerita dekat adik Fawaz ni guys. Lepas dia dengan kakak dia kena tahan dekat tengah jalan tu, tiba-tiba salah seorang dari orang yang tahan diorang tu ambil Fawaz dan kemudian bawa naik motor. Lepas tu diorang cabut bawa lari Fawaz macam tu je. Setiap satu motor ada 2 orang. So tukang bawa dan juga pembonceng. Maksudnya total orang yang culik Fawaz tu ada 4 orang guys. Lepas dia culik Fawaz ni, kemudian orang-orang ni kontak dengan parent Fawaz. Dia ugut parent Fawaz guys, kalau kau nak anak kau dan kau kena bagi duit tebusan dekat kita orang. So jumlah yang diminta oleh penculik tu adalah lebih kurang dalam RM600,000 Malaysia. Aku dah siap convert lah untuk korang. Parent Fawaz ni dia bukan orang senang tau. Jadinya diorang ni terpaksa ambil masa yang sangat-sangat lama untuk kumpul sejumlah duit yang banyak tu untuk bagi dekat penculik tu. Korang mesti rasa pelik kan? Parent Fawaz ni dia tak buat report polis ke? Report guys, tapi tak ada tindakan lanjutan daripada pihak berkuasa dekat sana. Sebab kenapa tak ada tindakan lanjutan daripada pihak berkuasa? Korang kena tengok video ni sampai habis. Nanti korang akan tahu. Pada asalnya guys, penculik tu dia kontak dengan parent Fawaz menggunakan WhatsApp. Tapi next conversation penculik tu pakai Telegram untuk mengelakkan diorang ni daripada senang untuk dijejaki. Pada bulan Januari 2022, penculik tu hantar video Fawaz dekat parent dia dan pada masa tu Fawaz dalam keadaan baik-baik je. Tapi guys, selang sebulan lepas tu, which is pada awal bulan Februari 2022, penculik tu hantar video diorang pukul Fawaz guna tali pinggang guys. Dan video ni lah yang viral sehingga kan ramai orang yang tahu pasal kes Fawaz ni. Yang lagi sebabnya, bila diorang pukul Fawaz ni guna tali pinggang, Fawaz ni menangis lah sebab sakit dan dia sebut, "Demi Allah, jangan pukul aku lagi." Seriously guys, memang sedih kalau korang tengok video tu. Tak sanggup nak tengok benda tu. Selang beberapa hari lepas tu, penculik yang culik Fawaz tu kontak lagi dengan parent dia guys. Dan kali ni diorang cakap hantar duit yang diorang minta tu pada 9 Februari 2022. Kalau tak hantar, diorang akan potong jari Fawaz satu demi satu sampai diorang dapat duit tebusan tu. Bila kes ni viral dekat social media, ramailah orang yang bersipati dan ada juga NGO yang buat collection untuk bayar duit tebusan Fawaz ni. Rami Abdul Rahman, founder Syrian Observatory for Human Rights yang base dekat UK cakap, isu ni akan selesai selepas duit tebusan tu dibayar dan dia juga bagi tahu yang tak ada sesiapa pun tahu identiti sebenar penculik tu guys. Dia cakap macam tu sebabnya Fawaz is not the only kid yang kena culik dekat Syria sekarang ni guys. Pada tahun 2020 ada lebih kurang 31 orang budak kena culik dekat area Dara
Syria tu sahaja. Dan kes penculikan meningkat pada tahun 2021. Ini bukan aku buat kepala tau. Report pasal benda ni dikeluarkan oleh Syrian for Truth and Justice dengan tajuk report tu adalah Child Kidnappings Hunts Locals. Banyaknya kes penculikan yang berlaku dekat situ guys, sampaikan benda ni menghantui penduduk-penduduk dekat area situ guys. Dalam report tu juga cakap penculikan yang berlaku tu banyaknya dekat kawasan berhampiran dengan pusat pemeriksaan keselamatan kerajaan. Dan benda ni menimbulkan syak wasangka penduduk setempat bahawasanya tentera ataupun anggota keselamatan bersubahat dengan kes-kes penculikan yang dilaporkan. Teori ni diperkuatkan lagi bila parent yang anak dia hilang buat report kepada pihak berkuasa tak ambil tahu langsung. Maksudnya tak ada tindakan susulan yang diambil. Bassam Al-Ahmad, CEO Syrian Truth and Justice ni cakap, sepanjang perang berlaku dekat Syria, banyak gila kes culik budak ni jadi dekat sana guys. So aku nak bagi tahu sekarang ni, Fawaz is not the only budak yang kena culik dekat area darah Syria tu guys. Ada puluhan budak and maybe ada ratusan budak menjadi mangsa culik selama ni dekat Syria. Disebabkan oleh video Fawaz ni viral, tambah pula korang dengar cerita daripada aku sekarang ni, baru kita tahu isu culik budak dekat darah Syria ni adalah satu isu yang sangat-sangat kritikal. Dan yang paling anehnya, kenapa isu ni disorok daripada pihak publik selama ni? Ataupun benda ni bukan disorok, tapi kita je yang tak pernah nak ambil tahu pasal isu-isu yang macam ni. Dekat Syria, penculikan yang berlaku bukan dekat budak-budak kecil je guys. Penculikan yang berlaku ni melibatkan semua golongan. Punyalah banyak kes penculikan dekat sana, sampaikan penculikan ni jadi bisnes tau dekat sana. Diorang culik orang, lepas tu diorang minta duit tebusan. That's how diorang buat duit guys. Dan ada yang lagi teruk tau, which is diorang culik budak dan organ budak-budak ni diambil untuk dijual. Mesti korang terkejut kalau aku cakap yang ISIS terlibat secara langsung dalam bisnes-bisnes kotor ni. This is how diorang dapatkan duit, dan daripada hasil bisnes haram ni diorang pakai duit tu untuk mendanai operasi-operasi mereka. This is fact guys. Ini adalah fakta. Disebabkan perang yang berlaku dekat Syria, banyak gila geng-geng mafia yang wujud dekat sana, sampaikan kes-kes penculikan dan jual beli organ ni makin berleluasa dekat sana guys. Turki yang ada dekat sebelah Syria je jadi salah satu tempat pusat perdagangan organ paling aktif. Korang bayangkan, this is what happened dekat Syria sekarang ni. Secara ringkasnya guys, penculikan yang berlaku dekat Syria ni ada beberapa jenis. Yang pertama adalah untuk mendapatkan wang tebusan ataupun keuntungan daripada hasil culikan, dan benda ni dilakukan oleh sesiapa sahaja, lebih-lebih lagi geng-geng mafia ataupun puak pelampau. Dan target dia adalah orang yang ada duit, tak kira lah sesiapa pun. Penculikan yang kedua pula, dia bersifat politik. Contohnya orang Sunni yang ada dekat sana diculik oleh orang Alawi ataupun orang Syiah, ataupun di sebaliknya, boleh jadi Alawi kena culik dengan Sunni Syiah ataupun Syiah kena culik, macam tu. Benda ni banyak berlaku dekat kawasan sempadan Lebanon. Dan yang ketiga adalah penculikan secara rawak ataupun secara random. Yang ni pula, siapa yang culik ataupun motif dia menculik sangat-sangat tak jelas, dan kes-kes macam ni lah yang sangat-sangat complicated untuk diselesaikan. Kesimpulannya guys, apa yang berlaku dekat adik Fawaz bukanlah satu kisah baru yang terjadi dekat Syria. Berdasarkan laporan yang aku pernah baca, daripada 10 orang kanak-kanak yang diculik dekat sana, beberapa orang sahaja yang dilepaskan ataupun dipulangkan dekat family diorang balik. Yang lain sampai ke hari ni tak tahu diorang pergi mana dan apa nasib diorang guys, tak tahu juga. So ada kemungkinan besar yang Fawaz akan dipulangkan balik dekat family dia lepas family dia bayar duit tebusan tu. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh menolak kemungkinan nasib Fawaz akan jadi macam budak-budak yang lain, which is hilang tanpa dikesan. Aku cerita benda ni dekat korang supaya korang tahu apa yang berlaku dekat sana sebenarnya. That's why dalam kes Fawaz ni, korang tak rasa pelik ke? Kes ni viral, kes ni kecoh dekat media sosial, tapi kes ni hanya dibincangkan di kalangan masyarakat awam je. Di peringkat antarabangsa, benda ni tak dibincangkan, sedangkan isu ni adalah isu yang sangat-sangat besar yang berkaitan dengan human right. Even sampai hari ni, aku tak jumpa tau statement daripada pemerintah Syria berkenaan isu Fawaz ni. Boleh jadi juga isu Fawaz ni sekadar hoax ataupun berita palsu, dan boleh jadi juga benda ni betul-betul berlaku. Tapi yang pastinya, kes penculikan yang berlaku dekat Syria bukan satu benda yang palsu guys. Perkara ni betul-betul berlaku dan dia semakin memburuk. Okay guys, terserah pada korang. Korang nak tengok isu ni macam mana. Kalau korang ada update baru tentang adik Fawaz, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Aku rasa cukup untuk video kali ni. Terima kasih sebab korang dah support Babel Story. Kita jumpa lagi ada next video dengan topik-topik yang
yang lebih menarik. Aku Ismi. Assalamualaikum. Ciao.